Malam ni kita nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang mengatakan bahawa hari ini UMNO sudah lari daripada landasan perjuangan. Soalan saya kembali kepada Ismail Sabri. Sebenarnya UMNO yang lari daripada landasan perjuangan atau kamu yang mahu lari? Ada desas-desus terkini, tuan-tuan. Desas-desus terkini. Ada desas-desus terkini yang kita dapat. Ada sekitar 7 ahli parlimen. Ada sekitar 7 ahli parlimen sedang mempertimbangkan untuk mengosongkan kerusi parlimen mereka. Satu dari negeri Pahang Darul Makmur, satu daripada negeri 1, 2, 3, 4 daripada negeri Johor, satu daripada negeri Pahang, 5 orang, satu daripada negeri Sabah, 6 orang, dan satu lagi berada di negeri di sebelah utara tanah air, tuan-tuan. Saya tak boleh cakap dengan terang, nanti orang boleh tangkap dengan jelas. Namun beberapa pertimbangan sedang dipertimbangkan oleh mereka-mereka ini. Itu sebab hari ini kita tak terkejut bila ada puak-puak tertentu yang di belakangnya ada ahli parlimen daripada Johor ini. Hari ini konon-kononnya tiba-tiba bertindak begitu vokal, mengecam kepimpinan, mencabar, mengugut kepimpinan, dan ada jugalah langkah-langkah yang sudah pun diatur. Kita pun nampak perjumpaan-perjumpaan di Damansara. Kita pun nampak ada beberapa pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh puak-puak ni. Namun saudara, percayalah, sekiranya berlaku pilihan raya di ke-7 kawasan kawasan parlimen ini, bagi saya ianya adalah satu hikmah. Kerana inilah peluang saudara untuk kita memastikan bahawa kursi-kursi yang hari ini atas nama Barisan Nasional dapat kita rampas kembali dan kita berikan kepada orang yang betul-betul 100% Barisan Nasional. Daripada orang ini, dia masih lagi memegang jawatan sebagai ahli parlimen Barisan Nasional, tetapi hati dan jiwanya bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi tak payahlah duk sembang kata UMNO lari daripada perjuangan, kalau sendiri pun ada usaha nak melarikan diri. Ini bibit-bibit ni semua saudara. Apa yang dilontarkan oleh puak-puak ni saudara hanyalah bibit-bibit ke arah perancangan lebih besar mereka, iaitu untuk create pressure, untuk create tekanan ke atas kerajaan perpaduan ini, supaya mereka boleh berikan gambaran bahawa kerajaan perpaduan ini tidak stabil. Okey tu. Hari Ismail Sabri ada keluarkan satu kenyataan di Sinar Harian. Dia kata UMNO ni menolak muafakat nasional kerana lari dari landasan perjuangan. Tapi tu, kenapa waktu gerakan bersama dengan BN dulu, Mak El tak cakap pun kita lari dari landasan ni? Itulah sebabnya kalau kita lihat pertama sekali muafakat nasional ini wujud bila mana kita menandatangani piagam muafakat nasional bersama dengan PAS. Kita tanda tangan ketika kedua-dua belah pihak bersetuju untuk bertaawun. Bertaawun ni maknanya kita bersetuju untuk bekerjasama dalam perkara-perkara berhubung dengan kepentingan umat Islam, berhubung dengan kepentingan orang Melayu, sebelum kita bertahaluf siasi. Tahaluf siasi ni satu langkah di mana
PAS dan UMNO duduk di dalam sebuah gabungan parti politik. Contohnya PAS masuk dalam kerajaan ataupun masuk dalam Barisan Nasional ke, itu dipanggil tahaluf siasi, kan? Tetapi kita baru saja bertahun, macam baru nikah tapi kat Thailand, belum sempat bawa balik ke Malaysia, nikah kat Malaysia, PAS sudah nikah dengan jantan lain. Ini cerita dia lah. Maknanya belum sempat kita daftarkan pernikahan kita di Malaysia, PAS sudah pun bernikah dengan ataupun telah menyertai, walaupun Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan banyak kali, mereka ada membentuk menyertai apa yang dipanggil sebagai Parti Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu. Namun akhirnya sesedara, benda ni dah terbongkar, memang mereka menyertai Perikatan Nasional. Jadi sebenarnya yang memusnahkan Muafakat Nasional bukan UMNO. UMNO telah menghulurkan tangan silaturahim kepada PAS. Tetapi selepas UMNO dan PAS mewujudkan Muafakat Nasional, baru di peringkat tahaluf siasi, belum sempat bertahun, dia sudah pun baru peringkat bertahun, belum sempat bertahaluf siasi, PAS sudah pun bertahaluf siasi bersama dengan Bersatu, bersama dengan Gerakan, dan sebuah lagi parti pada ketika itu ialah MIC. Di peringkat awal MIC masuk, dan kemudian MIC mengundurkan diri daripada Perikatan Nasional bila kita membantah. Ini sebenarnya apa yang berlaku. Dan kalau kita nak tengok hari ini, kalau nak kata kerjasama kita bersama dengan DAP itu sebagai sesuatu yang kita lari daripada perjuangan, maknanya semenjak peristiwa 13 Mei, kemudiannya diwujudkan apa yang dipanggil sebagai Perikatan, yang dulu Parti Perikatan Kapalaya bertukar menjadi Barisan Nasional. Semenjak tu Gerakan menyertai Barisan Nasional. Adakah Ismail Sabri lupa bahawa selama hari ini Gerakan bersama kita, selama hari ini MCA juga bersama kita, selama hari ini MIC juga bersama kita? Adakah kita dah lari daripada perjuangan? Bukankah ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, pada ketika itu juga MIC dan MCA juga berada di dalam Barisan Nasional. Ini sepatutnya diteliti dengan seteliti-telitinya oleh Ismail Sabri sebelum dia mengeluarkan kenyataan kononnya UMNO sudah lari daripada perjuangan. Yang sebenarnya lari daripada perjuangan ini ialah diri beliau sendiri. Kalau misalnya beliau tidak mengkhianati parti, beliau tidak berselingkuh dengan musuh-musuh UMNO, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau tidak menandatangani perjanjian dengan Muhyiddin Yassin, beliau melakukan perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan sebagai Perdana Menteri bagi mengelakkan pendawan terpilih diteruskan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak, maka mungkin hari ini UMNO berada dalam keadaan yang lebih baik. Kalau Ismail Sabri tidak menangguhkan pilihan raya demi untuk menyelamatkan tengkuk dia sebagai Perdana Menteri, maka sudah pastilah kalau pilihan raya itu diadakan selepas pilihan raya Melaka atau selepas pilihan raya di Johor, saya yakin Barisan Nasional hari ini masih lagi memerintah, dan silap-silap Ismail Sabri pun masih lagi Perdana Menteri. Tetapi kita dah nasihat, terlalu lama kita nasihat kepada beliau, beliau tak pernah pun mengindahkan. Maka hari ini, silat hari bulan, bukan setakat dia hilang kuasa, silat hari bulan beliau juga mungkin boleh menjadi kluster mahkamah. Tak ada apa yang mustahil, Pak Mak Hero. Okey?